Salam hormat dan salam sejahtera kepada pengerusi majlis, para hakim yang bijaksana dan hadirin sekalian. Saya bernama Zaid Amali Irfan dari SJK Senior Kopisan, hendak menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Raja Besiung. Pada suatu ketika dahulu, negeri Kedah diperintah oleh Raja Besiung. Raja Besiung ada gigi siung. Raja Besiung sangat ditakuti oleh rakyatnya. Raja Besiung memerintah dengan sangat zalim. Setiap kemahuan Raja Besiung mesti dipenuhi. Jika kemahuannya gagal dipenuhi, pasti ada rakyatnya akan menerima hukuman yang sangat berat. Oleh sebab itu, tiada sesiapa pun yang berani membantah perintahnya. Pada suatu hari, Raja Besiung berasa sangat lapar. "Cepat, masakkan makanan yang enak untuk beta," titah Raja Besiung kepada tukang masaknya. Tukang masaknya pun memasak hidangan kegemaran Raja Besiung dengan cepat. Oleh sebab memasak dalam keadaan yang tergesa-gesa, jari tukang masak terhiris sewaktu memotong sayur bayam itu. Darah tukang masak pun menitis ke dalam sayur bayam itu. Sayur bayam yang bercampur dengan darah tukang masak itu pun dihidangkan kepada Raja Besiung. Raja Besiung memakan hidangan itu dengan penuh seleranya. "Wah, sedapnya masakan sayur bayam ini. Beta tidak pernah merasa sayur bayam yang begitu enak," titah Raja Besiung apabila merasa sayur bayam itu. Agaknya rencah baharu yang digunakan oleh tukang masak. Raja Besiung pun memanggil tukang masak segera menghadapnya. "Sayur bayam tadi sangat sedap. Rencah apakah yang kamu gunakan?" tanya Raja Besiung. Hamba memasak sayur bayam itu seperti biasa. Tiada apa-apa rencah pun yang digunakan, jawab tukang masak itu. "Kamu jangan tipu beta," tengkeng Raja Besiung. Tukang masak itu pun berasa sangat takut, lalu menceritakan kejadian yang berlaku. "Sebenarnya tuanku, sayur bayam tuanku bercampur dengan darah patik," jawab tukang masak itu. "Sekarang beta tahu rencah apa yang perlu dimasukkan ke dalam masakan beta. Ambil darah rakyat setiap hari," titah Raja Besiung kepada pegawainya. Sejak hari itu, Raja Besiung sanggup membunuh rakyatnya untuk memenuhi seleranya. Darah rakyat yang dibunuh itu dimasukkan ke dalam sebuah bekas, lalu
dicampurkan dengan masakan Raja Besyong. Lama-kelamaan Raja Besyong menjadi semakin ketagih dengan sayur bayam yang bercampur dengan darah manusia. Sampaikan Baginda tidak boleh hidup satu hari pun tanpa darah manusia. Akhirnya gigi Raja Besyong menjadi semakin panjang. Raja Besyong menjadi semakin zalim. Cepat, beta perlukan lebih banyak darah manusia lagi. Tangkap seramai mana lagi? Titah Raja Besyong kepada pegawainya. Pegawai Raja Besyong tidak berani untuk membantah perintah Raja Besyong. Rakyat Raja Besyong sangat berasa takut apabila melihat pegawai Raja Besyong menangkap rakyat yang tidak berdosa. Akhirnya mereka semua berpakat untuk melarikan diri ke dalam hutan. Pada suatu hari, pembesar-pembesar istana bersidang. Mari kita tangkap Raja Besyong. Raja Besyong menjadi semakin zalim. Kata seorang pembesar, Raja Besyong tidak tahu tentang rancangan pembesar-pembesarnya. Pembesar-pembesar istana itu pun mengajak seluruh rakyat untuk menyerang istana Raja Besyong. Rakyatku sudah memberontak. Lebih baik aku larikan diri sebelum ditangkap. Raja Besyong pun melarikan diri ke dalam hutan dan tidak berani untuk pulang ke istananya lagi. Sejak hari itu, Raja Besyong sudah tidak berkuasa. Rakyat hidup aman dan damai. Rakyat negeri Kedah pun hidup dengan gembira. Sesat dahulu berpendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Cerita ini memberitahu kita bahawa janganlah bersikap mementingkan diri dan zalim kepada orang lain jika kita berkuasa. Sekian, terima kasih.